Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak calon SPM tahun 2020. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam perkongsian video pendek saya dalam tema Road to SPM 2020. Semoga anak-anak semua sihat dan bersedia untuk menghadapi SPM yang akan tiba tidak berapa lama lagi. Anak-anak yang saya hormati sekalian, pada slot video pendek saya pada kali ini, saya akan kongsikan beberapa konsep mudah dan juga contoh penyelesaian bagi tajuk fungsi kuadratik dalam kertas 1 SPM. Tajuk fungsi kuadratik dalam kertas 1 SPM. Okey, anak-anak yang saya hormati sekalian, saya nak mulakan perkongsian pendek saya ini dengan bagaimana kita nak mentakrif suatu fungsi kuadratik. Okey, satu fungsi kuadratik yang telah ditransform, yang telah ditukar kepada bentuk fx sama dengan a, x tambah p kuasa 2 tambah q. Bagaimana kita nak mentakrif bentuk ini? Okey, saya bagi contoh yang bernombor. Saya ambil contoh, katakan kita ada fx sama dengan 2 X tolak 4, katakan kuasa 2 tolak 5. Okey. So dalam bentuk inilah sebenarnya. Okey, dalam bentuk inilah Dan bagaimana kita nak takrif atau bagaimana kita nak guna persamaan yang dia bagi ini, kita boleh sketch graf bagi fungsi kuadratik. Yang pertama kita lihat di sini. Okey, kita tahu, kita telah belajar sebelum ni, kita merujuk kepada nilai A. Kalau A positif, graf dia adalah graf minimum. Sebaliknya, kalau A adalah negatif, graf dia adalah graf maksimum. Harap anak-anak dapat lihat semula, dapat ingat semula perkara ini. Berkaitan dengan bentuk graf. Apa kaitan nilai A sama ada positif atau negatif dengan bentuk graf bagi suatu persamaan atau fungsi kuadratik. Baik, bila nilai A di sini adalah positif, maka graf dia adalah berbentuk minimum. Okey, graf adalah berbentuk minimum. Selepas kita tahu bentuk graf, kita boleh tahu koordinat titik minimum. Okey, koordinat titik minimum juga kita dapat tahu. Okey, lihat di dalam kurungan kita ada x tolak 4. Pada titik minimum, x tolak 4 adalah sama dengan kosong. Maka x adalah sama dengan 4. Maka x ini nilai dia adalah 4. Yang pertama. Yang kedua, apabila x ini sama dengan 4, maka keseluruhan nilai ini, kita akan dapat keseluruhan nilai yang saya tandakan ini, nilai ini akan dapati dia sama dengan kosong. Maka fx sekarang adalah sama dengan negatif 5. Maka di sini adalah negatif 5. So, sebenarnya daripada satu persamaan kuadratik itu, kita boleh tahu pertama, bentuk graf daripada fungsi kuadratik tadi, kita boleh tahu bentuk graf sama ada maksimum atau minima. Yang kedua, kita boleh tahu koordinat titik minimum. Dan anak-anak saya pasti masih ingat, dalam bentuk graf bagi fungsi kuadratik ini, dia adalah berbentuk simetri. So, dia membahagi dengan sama di sini. Okey, dia bahagi dengan sama. Okey, jadi garis ini dinamakan persamaan atau garis simetri. Persamaan bagi garis simetri adalah x sama dengan 4. Okey, persamaan bagi garis simetri adalah x sama dengan 4. Baik, saya tunjuk contoh yang kedua. Okay, katakan saya ada yang keduanya, saya ada fx sama dengan negatif x tambah 2 kuasa 2 tambah 4. Okey, bila saya lihat di sini, yang pertama saya tahu bentuk dia adalah maksimum sebab dia negatif. Kemudian saya boleh tahu koordinat maksimum. Kita ambil nilai ni paling mudah. Nilai maksimum dia adalah 4. X tambah 2 sama dengan kosong. X tambah 2 sama dengan kosong. Maka X sama dengan negatif 2. So, X ini adalah negatif 2. Seperti juga dalam contoh di atas.
graf ini juga mempunyai paksi simetri. Apakah persamaan bagi paksi simetri di sini? X sama dengan negatif 2. Itu adalah persamaan bagi paksi simetri. Baik, kemahiran apa anak-anak yang saya nak tekankan di sini? Baik, kemahiran yang pertama, diberi persamaan, diberi fungsi kuadratik. Diberi fungsi kuadratik ini, anak-anak dapat sketch graf bagi fungsi kuadratik tersebut. Begitu juga sebaliknya. Apa yang maksud saya sebaliknya? Jika diberi graf ini, anak-anak juga dapat menulis fungsi kuadratik dalam bentuk maksimum, minimum. Okey, anak-anak yang saya hormati sekalian. Untuk kita transform, untuk kita tukar persamaan kuadratik dalam bentuk am kepada bentuk maksimum minimum, ini dipanggil bentuk maksimum minimum, ini adalah bentuk am, nak ditukar kepada bentuk maksimum minimum, dia melalui proses dipanggil penyempurnaan kuasa 2. Okey, penyempurnaan kuasa 2. Saya akan tunjukkan di sini satu contoh bagaimana kita nak melakukan proses penyempurnaan kuasa 2. Okey, saya ambil contoh f(x) sama dengan, katakan x kuasa 2 tolak dengan 4x tambah dengan 9. Okey, saya nak tunjukkan ini contoh penyempurnaan kuasa 2. Ini adalah sama dengan anak-anak salin x kuasa 2 tolak 4x. Baik, selepas anak-anak salin, anak-anak tanda tambah, kemudian tolak, kemudian sambung salin. Sambung salin bermaksud tambah 9. Ini kita sambung salin. Tambah 9. Baik, apa ada dalam kurungan ni? Bahagi 2, di sebelah kedua-dua belahnya bahagi 2, kemudian dikuasa 2. Okey, dibahagi 2 dikuasa 2. Baik, ruang di sini adalah pengkali kepada x. Baik, apakah pengkali kepada x? Dalam contoh kita ini adalah pengkali kepada x. Negatif 4. Sini pun negatif 4. Baik, kalau anak-anak tengok sebenarnya, kita hanya transform persamaan ini, fungsi kuadratik ini, tambah dan ditolak dengan nilai yang sama, sebenarnya di sini adalah kosong. Okey, sini adalah kosong. So, kita tidak ubah apa-apa pun pada fungsi kuadratik yang diberi. Okey, sebab nilai ini adalah kosong. Okey, nilai adalah kosong. Kemudian, ini daripada sini sehingga ke sini, anak-anak boleh tulis x. Okey, kemudian anak-anak ambil nilai ini letak di sini. So, negatif 4 dibahagi dengan 2, kita dapat negatif 2. Kemudian kita selesaikan ini, dapat negatif 2 dikuasa 2, 4 tambah dengan 9. Akhirnya kita akan dapat x tolak 2 kuasa 2 tambah 9 tolak 4 adalah 5. Okey, x kuasa 2, x tolak 2 kuasa 2 tambah 5. Ini sudah, kita dah tukar kepada bentuk ini. Okey, dipanggil bentuk maksimum minimum. Kalau kita boleh plot graf dengan cepat, dia adalah minimum kerana nilai di sini adalah 1 dan kita boleh tanda koordinat ini. Okey, 5. Ini adalah 2 sebab bila kita ganti x ini dengan 2, okey, kita ganti x ini dengan 2, maka nilai dia adalah dapat kosong. Question ini akan dapat kosong di dalam bracket apabila kita ganti sini x dia dengan 2 ini. Anak-anak yang saya hormati sekalian, sekarang saya akan tunjukkan pula macam mana kita melakukan proses penyempurnaan kuasa 2 bagi satu lagi fungsi kuadratik, iaitu fungsi kuadratik yang berbentuk maksimum. Bila berbentuk maksimum, A dia adalah negatif. Contohnya fx sama dengan negatif x kuasa 2, katakan negatif x kuasa 2 tambah 6x tolak 4. Okey, kita nak tukarkan fungsi kuadratik ini kepada bentuk maksimum. Iaitu saya langkah pertama saya keluarkan dulu negatif. So saya dapat x kuasa 2 tolak 6x tambah 4. Baik, kalau anak-anak masih ingat dalam lempiran sebelum ini, dalam paparan yang sebelum ini, kita buat proses yang sama, x kuasa 2
tolak 6x tambah tolak sambung salin bahagi 2 kuasa 2 pengkali kepada x. Negatif 6, di sini pun negatif 6. Baik, daripada sini anak-anak sehingga sini kita boleh tulis sebagai x kuasa 2 macam yang kita bincang dalam paparan sebelum ini. Kita ambil nilai ini letak di sini, so tolak 3. Tolak 6 dibagi dengan 2, negatif 3. Tolak negatif 3 dikuasa 2, 9 tambah 4. Kita permudahkan. Saya akan dapat x tolak 3 dikuasa 2 tolak 5. Kemudian kita nak keluarkan tanda kurungan ini. So kita darab masuk x tolak 3 dikuasa 2 negatif, darab dengan negatif. So kita akan dapat tambah 5. Baik, itu adalah kita tukar fungsi kuadratik dalam bentuk arm ini kepada satu lagi bentuk dipanggil bentuk maksimum minimum. Untuk kes kita dia adalah berbentuk maksimum. Kenapa berbentuk maksimum? Kerana nilai sini adalah negatif dan seperti yang kita bincang sebelum ni, kita boleh tahu koordinat maksimumnya 5. Di mana saya ambil 5? Ini 5. Kemudian di sini adalah 3. Iaitu macam mana saya dapat 3? X tolak 3 term di dalam kurungan, maka X sama dengan 3. Dan ini juga merupakan persamaan paksi simetri bagi fungsi kuadratik ini. Baik, seterusnya anak-anak yang saya hormati sekalian, kita terus dengan, sekarang saya akan bincangkan beberapa contoh soalan klon SPM bagi tajuk fungsi kuadratik untuk kertas 1 matematik tambahan. Baik, maklumat yang diberi bahawa koordinat P6 ialah titik minimum bagi graf fungsi kuadratik. Saya dah tulis di sini graf fungsi kuadratik itu, saya dah salin. Dengan keadaan P dan Q adalah pemalar, nyatakan. Bila soalan kata nyatakan bermaksud soalan ni aras mudah lah, tidak memerlukan sebarang pengiraan atau kalkulator. Kalau melibatkan pengiraan yang paling basic, yang paling simple. Nilai bagi P dan Q, nyatakan nilai bagi P dan Q. Apa maklumat yang kita dapat? Dia kata minimum dia adalah P6. Minimumnya adalah P6. So kalau saya boleh lukis, koordinat di sinilah. Di sini adalah P dan 6. Kalau kita banding macam tadi, anak-anak, dalam kurungan, apa dia dalam kurungan? X tolak 1 sama dengan 0. Sekarang X dia adalah P. Tengok sini X dia adalah P. Maka P tolak 1 sama dengan 0, maka P sama dengan 1. So kita boleh selesaikan nilai P. Untuk nilai Q, di sini Q adalah nilai minimum. So nilai minimum dia ada di sini. So kita terus boleh tulis secara perbandingan saja Q sama dengan 6. Itu untuk soalan A, anak-anak. Soalan A. Manakala soalan B, nyatakan persamaan paksi simetri. Sekarang koordinat kita di sini sudah jadi 1, 6. Dan inilah paksi simetri kita, iaitu X sama dengan 1. Paksi simetri ada di sini. Kalau saya boleh lukis anak-anak, paksi simetrinya adalah garis lurus ini. Yang membahagikan kiri dan kanan tu sama. Inilah garis persamaan bagi garis lurus dia adalah X sama dengan 1. Selesai untuk soalan ini. Baik, berikutnya anak-anak. Rajah di bawah menunjukkan graf fungsi kuadratik. Kita sekarang dia nak uji, kita kaitkan
fungsi kuadratik yang diberi itu dengan graf, dan seterusnya kita akan buat perbandingan. Diberi bahawa y sama dengan negatif 2 ialah tangent pada titik maksimum graf itu. Saya lukis sikit graf ini. Saya ambil sebahagian saja. Dia sebut kat kita pada titik maksimum. Okey, katakan ini titik maksimum. Persamaan ini adalah y sama dengan negatif 2. So kita ada titik koordinat maksimum ini, y dia adalah negatif 2. Baik, bagaimana kita nak dapatkan nilai x? Okey, biarkan itu. Kita boleh dapat sebenarnya nilai x di situ. Kita tinggalkan dulu. Untuk soalan A, nyatakan julat bagi nilai B kuasa 2 tolak 4 AC. Untuk A, nyatakan julat bagi B kuasa 2 tolak 4 AC. Kalau anak-anak ingat dalam tajuk persamaan kuadratik, B kuasa 2 tolak 4 AC ini dia berkaitan dengan jenis-jenis punca bagi persamaan kuadratik. Kalau kita lihat graf ini, nampak tak graf ini? Graf tidak langsung memotong paksi X. Okey, graf tidak langsung memotong paksi X. Bermaksud, fungsi kuadratik ini tidak mempunyai punca. Apabila tidak mempunyai punca, maka B kuasa 2 tolak 4 AC adalah kurang daripada kosong atau negatif. Baik, itu untuk soalan A. Untuk soalan B, anak-anak. Soalan tanya, ungkapkan fx. Tadi saya dah sebut di awal, kemahiran kita apabila kita ada graf. Graf kita adalah graf inilah. Apabila kita ada graf, saya lukis semula graf ya. Kita ada graf dan kita tahu koordinat bagi titik maksimum ini, y-nya adalah negatif 2, manakala x-nya. Dan di mana maklumat untuk kita dapatkan x? Kalau anak nampak, saya lukis satu garis lurus di sini. Okey, di sini adalah negatif 3 daripada graf diberi. Dan nilai di sini adalah negatif 3 untuk x dia. Untuk x dia negatif 3. Dan kalau kita ambil, untuk x-nya adalah kosong, y-nya negatif 3. Koordinat dia di sini adalah kosong negatif 3. Ya, begitu. Dan koordinat yang di sini adalah 2 negatif 3. Nampak tak? Negatif 3 nilai dia tak berubah. Kerana garis yang kita lukis itu adalah garis yang selari dengan paksi x. Ingat kembali konsep simetri. Kalau konsep simetri bermaksud panjang ini adalah sama dengan panjang ni. So, antara kosong dengan 2. Okey, antara kosong dengan 2, secara mudahnya 0, 1, 2. So, apa yang duduk di tengah? Yang duduk di tengah adalah 1 sebab dia simetri. So, koordinat x, nilai x bagi koordinat ini adalah 1, negatif 2. Okey, 1, negatif 2. Apabila kita dah tahu nilai ini, nilai koordinat maksimumnya, maka kita boleh tulislah fx sebagai dalam bentuk yang dia minta, iaitu fx sama dengan tolak x kuasa 2, nilai ni kita tahu dah, tolak 2. Nilai itu adalah tolak 2. Kita ambil mana tolak 2? Di situ, tolak 2. Baik, x ini 1. So, kita ada 1 di sini. Cuma sekarang kita nak tentukan sama ada antara x dengan 1 itu tambah atau tolak. Sini 1, sini pun 1. So, di sini mestilah tolak. Maka sini adalah tolak. Anak-anak, bila kita ganti x ini dengan 1 dalam kurungan, mana yang di dalam kurungan? Nilai ini mesti dapat kosong. Okey, sebab itulah nilai di sini adalah tolak. Okey, baik, itulah kehendak soalan ya, soalan yang dia minta, di mana P dan Q adalah pemalat. Ungkapkan, inilah jawapan dia, ungkapkan fungsi kuadratik tersebut dalam bentuk negatif x tambah P kuasa 2 tambah Q. Okey, anak-anak yang saya hormati sekalian, kita teruskan dengan soalan berikutnya. Fungsi kuadratik fx sama dengan tolak x kuasa 2 tambah 4x tambah k kuasa 2 mempunyai nilai maksimum dia 2p, di mana k dan p ialah pemalat. Ungkapkan p dalam sebutan k. Soalan minta kita ungkapkan p dalam sebutan k. So, jawapan kita adalah p. Dan dalam jawapan kita tu mesti adalah k. Itu maksud dia ungkapkan p dalam sebutan k. Baik.
fungsi kuadratik ini kita kena lakukan proses penyempurnaan kuasa 2. Saya keluarkan dulu tolak. So, sini X kuasa 2 tolak 4X tolak K kuasa 2. Okey, saya keluarkan tolak. Macam tadi juga. Dan sekarang saya nak melakukan proses penyempurnaan kuasa 2. Okey, kalau anak-anak masih ingat, selepas X, kita tambah bracket, kita tolak bracket, kita sambung salin. Okey, bahagi 2 kuasa 2 kuasa 2. Apakah ada dalam situ? Pengkali kepada X termasuk tanda dia. So, negatif 4. Sini pun negatif 4. Okey, anak-anak ingat, dari sini sehingga sini tadi, kita boleh tulis sebagai kuasa 2 X, kita ambil nilai ini. Nilai dalam kurungan ini, iaitu adalah negatif 2. Dan kita selesaikan yang ini, kita akan dapat tolak 4 tolak K kuasa 2. Okey, saya nak buangkan tanda kurungan ini. So, saya akan dapat, okey, ni sini kita ada negatif tadi Kita ada negatif, sini pun, maafkan saya, sini sebenarnya kita ada negatif tadi. Okey, sekarang saya nak buangkan tanda kurungan itu, saya akan dapat negatif X tolak 2 kuasa 2. Bila kita darab masuk jadi positif, tambah 4 tambah K kuasa 2. Baik, dimaklumkan pada kita, diberitahu pada kita bahawa mempunyai nilai maksimum 2P. Yang mana nilai 2P itu? Nah, inilah nilai 2P kita. Nilai inilah yang setara dengan 2P. Maka kita boleh tulislah 2P sama dengan 4 tambah K kuasa 2. Maka P dalam sebutan K, P adalah 4 tambah K kuasa 2 per 2. Nah, itu adalah kita ungkapkan P dalam sebutan K. Keyword dia di sini, pengetahuan yang kita kena tahu, ini adalah nilai bagi maksimum. Kenapa maksimum? Sebab nilai di sini adalah negatif. Kalau nilai di sini positif, maka nilai di hujung tu adalah nilai bagi minimum. Okey, anak, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya, diberi fungsi. Okey, diberi fungsi kuadratik f(x) sama dengan tolak x kuasa 2 tolak 2wx tolak 3w tambah 2 dengan keadaan w adalah pemalar, adalah sentiasa negatif apabila w lebih besar daripada p dan w lebih kecil daripada q. Cari nilai p dan nilai q. Sentiasa negatif. Kalau kita lihat fungsi ini, dia adalah maksimum. Okey, ini maksimum. Okey, dia adalah maksimum. Sentiasa negatif bermaksud dia berada di bawah paksi X. Okey, sentiasa negatif di bawah paksi X. So, kalau anak-anak lihat, maka apa situasi ni? Situasi ni, persamaan ni tiada punca. Okey, di bawah paksi X. Sentiasa negatif. Ini adalah negatif. Sentiasa negatif di bawah paksi X. So, dia adalah tiada punca. Bila dia tiada punca, apa yang kita ingat? B kuasa 2 tolak 4 AC kurang daripada kosong. Okey, tiada punca. B kuasa 2 tolak 4 AC kurang daripada kosong. Baik, bila kita lihat di sini, kita nak ambil nilai B, nilai A dan nilai C daripada sini untuk kita ganti dalam B kuasa 2 tolak 4 AC. Yang pertama sekali kita pastikan dia adalah dalam bentuk am. Ya, fungsi kuadratik yang diberi itu sudah dalam bentuk am. Baik, sekarang kita nak ganti nilai B, A dan C. Baik, apakah nilai B di sini? B kuasa 2 tolak 4 A, C. Lebih kecil daripada kosong. Kenapa lebih kecil daripada kosong? Sebab sentiasa kita lihat pada sini. Kita lihat di sini. Kita lihat kuasaan ini. Dia sentiasa negatif. So, dia tiada punca. Lebih kecil daripada kosong. Baik, apakah B kita? B kita adalah tolak 2W. Okey, tolak 2W.
A dia adalah negatif 1, manakala C-nya adalah 2 tolak 3W. Okey, itu adalah C dia, 2 tolak 3W. Okey, kita permudahkan, kita akan dapat 4W kuasa 2. Okey, kita darab masuk, kita akan dapat tambah 8, negatif 4 darab negatif 1 darab dengan 2. Kemudian tolak 12W, negatif 4 darab negatif 1 darab negatif 3W. Negatif 4 darab negatif 1 kita dapat 4. So 4 darab dengan 3W, sebab tu kita dapat negatif 3W lebih kecil daripada kosong. Saya permudahkan dan saya susun semula. Semuanya saya bagi dengan 4. So saya dapat W kuasa 2 tolak 3W tambah 2 lebih kecil daripada kosong. Baik, kita factorize. Anak-anak bila factorize, so kita dapat sini W, sini W, dan sini kita boleh buat tolak 1, dan satu lagi tu adalah tolak 2. Dan daripada sini, kalau anak-anak masih ingat di bawah tajuk fungsi kuadratik, kita plot graf kita. Okay, bila kita plot graf, saya akan sambung pada bahagian ini. Bila kita plot graf, kita tahu bentuk dia adalah bentuk minimum. Dan dia potong, sebab sini adalah nilai W lah ni. Baik, dia potong pada apa? Pada 1 dan 2. Okey, dia potong pada 1 dan 2 menggunakan kaedah pemfaktoran yang kita telah belajar sebelum ni nah. Okey, pada 1 dan 2. Baik, dia nak lebih kecil daripada kosong, bermaksud ada di bahagian bawah ni. So dia ada, graf kita ni sebenarnya anak-anak, sebenarnya dia ada 3 bahagian. Okey. Okey, sama ada bahagian ini, atau dari sini ke kanan lebih besar pada 2, atau dari 1 ni ke kiri lebih kecil daripada 1. Baik, kalau kita lihat kawasan yang berada di bawah adalah kawasan ni. Graf kita yang berada di bawah adalah kawasan itu. Maka jawapan kita adalah W 1, 2. Lebih besar daripada 1, tapi lebih kecil daripada 2. Dan kalau kita bandingkan dengan yang dia bagi, sini adalah P dan sini adalah Q, maka kita boleh tulislah P sama dengan 1 dan Q-nya adalah sama dengan 2. Okey, anak-anak tolong ulang kaji semula, menyelesaikan ketaksamaan menyelesaikan ketaksamaan. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, saya rasa ini soalan yang terakhir nak saya bincang dengan anak-anak pada hari ini. Diberi fungsi kuadratik f(x) x kuasa 2 tambah 6x tambah h dengan keadaan h dan k adalah pemalar. Saya dah salin semula di sini. Ungkapkan f(x) dalam bentuk x tambah p kuasa 2 tambah q, di mana p dan q adalah pemalar. Sekali lagi anak-anak, kita balik kepada penyempurnaan kuasa 2. Okey, untuk A, penyempurnaan kuasa 2, f(x) sama dengan, saya terus lakukan proses penyempurnaan kuasa 2, Sx sama dengan x kuasa 2, tambah 6x, tambah, tolak, sambung salin, di sini kuasa 2, di sini kuasa 2, bahagi 2, bahagi 2. Apa yang ada di dalam ni, ini adalah tambah 6, di sini pun tambah 6. So sekali lagi, ini kita akan dapat kuasa 2x tambah 3. Okey, datang daripada mana 3? 6 dibahagi 2. Tolak 9 tambah h. Okey, lengkaplah kita punya ni. Okey, kita punya ni. Ungkapkan f(x) dalam bentuk x dalam bentuk yang dia minta untuk soalan A. Kita sudah selesai untuk soalan A. Kemudian untuk soalan B, diberi nilai minimum. Okey, nilai minimum bagi f(x), ini adalah f(x) anak-anak. Nilai minimum bagi f(x) ialah negatif 8. Mana negatif 8? Inilah, nilai inilah sama dengan negatif 8.
iaitu H tolak 9 sama dengan negatif 8. Soalan minta kita cari nilai H. Mudahnya. So, H sama dengan 1. Okay, H sama dengan 1. Baik, kita selesai untuk soalan ini. Saya rasa ini soalan terakhir saya. Ya, betul. Itu adalah soalan terakhir saya. Baik, demikian anak-anak perkongsian ringkas saya pada kali ini. Semoga membantu, terutamanya untuk calon-calon SPM tahun 2020 yang akan tiba tidak berapa lama lagi. Baik, saya ucapkan selamat maju jaya kepada anak-anak calon SPM 2020. Saya sentiasa doakan kejayaan anda. Baik, sekian. Terima kasih.